Pernahkah Anda terfikir bagaimana pengintip menghantar mesej rahsia semasa peperangan? Bayangkan mereka beroperasi di sebalik tabir, di mana setiap maklumat boleh mengubah perjalanan sejarah. Ia bukan sihir, tetapi sains kriptografi. Satu bidang yang menggabungkan matematik, sains komputer, dan seni kerahasiaan. Ia adalah tulang belakang komunikasi selamat, seni menulis dan menyelesaikan kod. Satu kemahiran yang telah digunakan selama berabad-abad untuk melindungi maklumat sensitif. Dari zaman Rom hingga era digital, di mana data adalah raja, manusia sentiasa mencari cara bijak untuk menyembunyikan maklumat. Mencipta kaedah yang semakin canggih untuk memastikan mesej mereka selamat daripada pihak yang tidak diingini. Cipher mengubah teks biasa menjadi kod menggunakan pelbagai algoritma dan teknik yang hanya boleh difahami penerima, memastikan kerahasiaan dan integriti mesej. Dalam video ini kita akan teroka menyelami dunia kriptografi yang menarik. 7 kaedah cipher utama yang membentuk sejarah. Setiap satunya mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Saya akan tunjukkan cara setiap cipher berfungsi, membongkar prinsip-prinsip di sebalik penyulitan dan penyasulitan, dengan contoh mudah, memastikan Anda memahami konsep-konsep utama dengan jelas dan ringkas. Jom mulakan pengembaraan kriptografi kita. Bersedia untuk membuka kunci rahsia kod purba dan moden. Mari kita mulakan penerokaan dunia penyulitan dengan cipher yang paling asas dan mudah difahami. Cipher Songsang, atau dalam bahasa Inggrisnya, reverse cipher. Ia adalah teknik penyulitan klasik yang sangat intuitif. Caranya sangat mudah, Anda hanya perlu terbalikkan mesej asal Anda. Ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara, sama ada dengan membalikkan keseluruhan ayat tersebut dari hujung ke pangkal, atau dengan membalikkan setiap perkataan di dalam ayat itu secara individu, mengekalkan susunan perkataan asal, atau lebih kompleks sedikit, dengan songsangan abjad, di mana setiap huruf digantikan dengan huruf yang sepadan dari hujung abjad. A menjadi Z, B menjadi W, dan seterusnya. Ini menghasilkan kod yang lebih sukar untuk dipecahkan secara manual. Sebagai contoh, jumpa saya di sana apabila diterbalikkan sepenuhnya akan menjadi Anas Idi Ayas Abmuje. Ia sangat ringkas, tetapi ia masih cukup berkesan untuk mengelirukan orang yang tidak tahu tentang teknik penyulitan ini. Konsep penting yang perlu diingat dalam dunia penyulitan, untuk benar-benar menyulitkan sesuatu, Anda perlu mengubahnya dengan cara yang boleh diterbalikkan dengan mudah oleh penerima yang sah. Seterusnya, cipher gantian atau substitution cipher. Setiap huruf digantikan dengan huruf, nombor atau simbol lain seperti nama kod rahsia. Selagi Anda dan penerima tahu kunci, mesej kekal rahsia. Contoh, cipher Keyser, anjakan abjad, cipher Pikpen, simbol pelik atau pemetaan rawa. Kuncinya, setiap huruf asal ada pasangan tetap dalam kod. Cipher Caesar dinamakan sempena Julius Caesar, menggunakan anjakan abjad. Pilih nombor kunci, anjak setiap huruf ke hadapan. Contoh, anjakan 3, A jadi D. Hanya ada 25 kemungkinan, jadi mudah dipecahkan dengan brute force. Namun, ia asas penting dalam sejarah kriptografi. Mari kita terokai cipher Pikpen, sebuah kaedah penyulitan yang menarik dan bersejarah. Ia merupakan salah satu daripada pelbagai teknik penyulitan klasik yang pernah digunakan untuk melindungi maklumat. Cipher ini juga dikenali sebagai cipher gantian geometri, kerana ia menggunakan simbol-simbol geometri dan bukannya huruf-huruf biasa. Ia menawarkan cara yang unik untuk menyulitkan mesej. Proses penyulitan melibatkan menggantikan setiap huruf dalam mesej asal dengan simbol grafik yang sepadan dari grid yang telah ditetapkan. Setiap simbol mewakili huruf tertentu. Asas kepada cipher ini adalah penggunaan 2 grid tic-tac-toe. Grid-grid ini menyediakan rangka kerja visual untuk penggantian huruf. Selain itu, terdapat juga 2 X yang digunakan untuk mewakili semua huruf yang lain. Ini menambahkan lagi lapisan kerumitan pada cipher ini. Sebagai contoh, huruf A diwakili oleh sudut kanan bawah grid pertama. Kedudukan dalam grid menentukan simbol yang digunakan. Sementara itu, huruf B pula diwakili oleh bentuk U yang terletak dalam grid yang sama. Setiap huruf mempunyai simbol yang unik. Cipher Pikpen ini sering dikaitkan dengan kumpulan rahsia seperti Freemason, yang menggunakannya untuk menyulitkan rekod dan komunikasi mereka. Sifatnya yang sangat visual dan mudah dipahami menjadikannya menyeronokkan untuk dipelajari dan digunakan, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak dan peminat kriptografi. Walaupun begitu, cipher ini masih boleh dipecahkan dengan menggunakan analisis frekuensi.
yaitu dengan mengenal pasti corak penggunaan simbol yang paling kerap. Walaupun kelemahannya, Cipher Pigpen tetap menambah unsur misteri dan intrik dalam komunikasi rahasia, menjaga itu menarik ke sejarah kriptografi. Cipher transposisi tidak menukar huruf, tapi mengocok kedudukan mereka. Ibarat mengocok dekat, semua huruf sama, urutan berubah. Kunci ialah corak atau peraturan pengocokan. Penerima mesti tahu kunci untuk susun semula message. Ini menambah kerumitan berbanding cipher gantian. Transposisi lajur menggunakan kata kunci untuk mengocok huruf. Tulis message dalam grid, lajur ikut huruf kata kunci. Susun semula lajur mengikut urutan abjad kata kunci. Baca lajur satu persatu untuk hasilkan kod. Hanya yang tahu kata kunci boleh menyusun semula message asal. Cipher rail fence, tulis message dalam korak zigzag di atas rail. Contoh 2 rail huruf pertama di atas, kedua di bawah, ulangi. Selepas siap, baca semua huruf rail atas, kemudian rail bawah. Kunci bilangan rail yang digunakan. Mudah, visual, dan menyeronokkan untuk dicuba. Itulah 7 kaedah cipher dari Songsang hingga transposisi lajur. Setiap kaedah ada kekuatan dan kelemahan, tapi matlamatnya sama, rahsiakan message. Prinsip ini asas kepada penyulitan moden hari ini. Anda kini tahu bagaimana pengintip dan pemecah kod berfikir. Cuba cipta cipher sendiri, atau cabar rakan Anda. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video pendidikan.